Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana ya qalina. Okey, bersama saya lagi Faiz untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, so hari ni saya nak sambung lagi ataupun untuk video kali ni saya nak sambung lagi dalam bab 5 tingkatan 5 kita belajar pasal perakaunan untuk syarikat berhad menurut Syekh. Okey, dalam video sebelum ni saya ada cerita macam mana kita nak kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. So bila dah ada modal diterbitkan, dah ada yang bayar penuh, so mestilah kan ada yang saya cerita dalam video sebelum ni, kita cerita pasal dividen. Okey, apa yang kamu akan dapat lepas habis video ni? Pertama kali kamu akan tahu apa itu dividen. Dividen nak bayar berapa kali? Ada pula dividen akhir, dividen interim. Ada. Okey, kita tengoklah ni. Okey, so pertama sekali kamu kena tahu apa itu dividen. Okey, pertama sekali, dividen adalah benda ataupun keuntungan yang dibagi selepas habis tamat tempoh perniagaan. Contoh katakanlah, okey, tadi saya ada duit lebih, so saya melabur kat dalam syarikat tu. Yang masa saya cakap tadi, saya melabur 1 juta. So, saya melabur dalam share keutamaan. Kalau share keutamaan, dia ada persen, dia dah siap-siap persen, betul. Maksudnya dia dah siap-siap persen tu. Kalau macam soalan yang kita tengok dalam video tadi, dia kata 5% untuk share keutamaan, 300,000 unit dengan nilai tarikh RM1 se-share. So, 5% yang dibagi dalam soalan tu, itu adalah dia punya dividen sebenarnya. Untuk share keutamaan. Share keutamaan mesti dia dah bagi dividen, dia dah siap-siap. Dia dah fix. Okey, tapi untuk share biasa dia tak bagi. So maksudnya lebih-lebihan daripada share keutamaan baru share biasa akan dapat. Okey. So, untuk yang ini kamu kena tahu dividen tunai ni adalah dia akan dapat lepas dia dah melabur duit dia. Contoh saya cakap tadi, dia melabur 1 juta, so selama 10 tahun. So setiap tahun dia akan janjikan sebanyak 10%. Contoh macam tadi 1 juta 10%, so 100,000 tiap-tiap tahun sampai 10 tahun, dan tahun ke-10 lepas habis tempoh matang dia akan dapat balik duit dia 1 juta. Itu saja cerita dia. So, okey, inilah yang membuatkan ramai pemegang saham kat luar sana nak melabur kat dalam syarikat-syarikat berhad. Yelah, takkanlah dia nak melabur saja kan, takkanlah nak bagi pinjam untuk bayar balik duit dia. Tak ada, mesti dia nak ada untung juga, ada bisnes kat situ. Okey, so sekarang kita akan tengok dulu ini cerita dalam soalan yang tadi juga. Pertama sekali dia kata dia suruh kita kira dulu berapa modal terbitkan dan bayar penuh. So kita dah kira 300,000 dengan 100,000. Lepas tu dalam soalan, kalau kamu perasan dia ada bagi menerbitkan 300,000 unit 5% saham keutamaan dengan nilai tarikh RM1 se-share. 5% yang dia bagi itu adalah dividen. Okey, sekarang ni kita tengok dulu Okey, sekarang kita dah kira modal yang terbitkan dan bayar penuh dah ada. Okey, so sekarang kita balik kepada share keutamaan. Okey, sekarang ni yang kamu terbitkan adalah 300,000. So macam mana kamu nak tahu berapa pulangan untuk dividen keutamaan tiap-tiap tahun? 300,000. Okey, kamu darabkan dengan 5%. Okey, kamu akan dapat 15,000, betul? Okey, so maksudnya tiap-tiap tahun dividen keutamaan akan dapat 15,000, 15,000, 15,000, 15,000. Mesti akan dapat 15,000 untuk dividen keutamaan. Sekarang ni untung pada tahun 2008 berapa? 20,000. Saya dah bagi dividen keutamaan 15,000. Berapa dividen biasa akan dapat? Berapa baki lebihan duit untung tu? Gitu. So yang kedua, setiap tahun saya akan dapat 15,000, betul? Tapi tahun kedua saya untung cuma 10,000 je. So saya tak bolehlah bagi 15,000, betul? So apa yang boleh saya buat? Saya kena bagi berapa je yang saya untung. So 10,000. So dividen biasa tak akan dapat apa-apa. So maksudnya saya berhutang lagi berapa? 5,000. 5,000 tu saya bawa pada tahun selepasnya. So 15,000 tambah lagi 5,000, so saya akan bagi kat sini 20,000. So untung 30,000, dah bagi sini 20,000, kat sini akan dapat 10,000. Dan akhir sekali sama juga, saya akan bagi dividen keutamaan memang fix. So berapa baki dia? 30 baru. So dividen biasa ni dia macam gamble sikit lah. Berapa orang kata lebihan-lebihan daripada dividen lepas dah tolak untuk dividen keutamaan, dividen biasa baru akan dapat. Cerita dekat sini, kamu terbitkan 300,000 unit untuk share keutamaan, betul? So share keutamaan 300,000 unit, kamu darat dengan RM1, kamu dapat RM300,000. Ini modal yang kamu terbitkan dah penuh. So ini RM300,000. Lepas tu dia kata 5% setiap tahun. So maksudnya RM300,000 kamu kena darat dengan 5%. So tiap-tiap tahun dividen keutamaan akan dapat RM15,000. So pada tahun 2008 kita bagi dia 15,000 sebab dia untung 20,000. So kita bagi dividen keutamaan 15,000, dividen biasa dapat baki daripada lepas kita tolak dengan dividen keutamaan tu. So pada 2009 sekarang ni kamu untung cuma 10,000. So tak cukup lah kan nak bayar 15,000. So kamu bayar je berapa yang ada, 10,000. So dividen biasa tak dapat apa-apa. So berapa lagi yang tak cukup? 5,000. 5,000 tu kamu carry forward untuk tahun yang ini. So sebenarnya untuk kat sini kenapa saya dapat 20,000? Cerita dia, saya tiap tahun kena bagi berapa? 15
Betul. Lepas tu saya ada hutang 5,000 tahun lepas kan. Ini cerita dia. So saya dapat 20,000. So dividen keutamaan pada tahun 2010 saya untung 30,000. So saya dah bayar dividen keutamaan 15,000 dan saya ada hutang dengan dividen keutamaan tahun lepas 5,000. So saya dah bayar pada tahun 2010. So berapa yang baki daripada 30,000 dah tolak 20,000 dah bagi dividen keutamaan, dividen biasa akan dapat baki dia. Okay, so last kali 2011 sama juga, saya bagi dividen keutamaan 15,000. Saya ada hutang tahun lepas tak ada, saya dah bayar habis kan. So 45,000 dah tolak dengan 15,000, baki dividen biasa akan dapat. Masa nak cakap dividen biasa ni akan dapat dia punya, nak kata sisa pun macam tak baik kan, masa lebihan dia lah. So sebenarnya kalau nak untung, kalau tak nak, kalau orang kata takut tak untung, ambil dividen keutamaan. Dividen keutamaan macam-macam mana pun dia akan bayar kamu juga. Tapi dividen biasa dia akan bagi kalau dia untung. Tapi kalau dia dah lepas, katakan untung besar, dia dah tolak dividen keutamaan, lebihan tu semua dia bagi dividen biasa. So adalah, orang kata main saham ni macam gharar jugalah kan, maisir kan, macam judi jugalah kan. Tapi ada je yang syariah compliance gitu. Alright. So sekarang kita akan tengok pula dividen interim dengan dividen akhir. Apa itu dividen interim dan apa itu dividen akhir? Okey, dividen interim adalah dividen yang dibagi awal. Dividen akhir adalah dibagi dividen hujung tahun macam biasalah. Okey, macam saya kira ni, dividen ni ada yang dia akan bagi tiap-tiap hujung tahun. Okey, tapi kadang-kadang ada setengah company tu dia nak bagi dividen interim, iaitu dividen awal. Dia nak bagi tengah-tengah tahun, dia nak bagi sekali, hujung tahun nak bagi sekali. Macam tu pun ada ya. Okey, kita tengok soalan ni Sekarang ni kata modal diterbitkan dan berbayar penuh 600,000 unit share biasa bernilai RM1. Okey, ni kita cerita pasal share biasa. Share tempoh per account habis 31 Disember 2000X8. So sekarang ni apa yang perlu kita buat adalah kita cari dulu modal berbayar penuh, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Cari dulu. Macam mana nak cari? Kita ambil unit, kita darat dengan se-share, so dapat RM600,000. Okey, betul. Ini modal yang kita terbitkan dan berbayar penuh. So, lepas tu kita tengok 1 Ogos 2000X8, ALP iaitu Ahli Lembaga Pengarah Syarikat membuat keputusan membayar dividen 5% share biasa. So, maksudnya apa yang perlu kamu buat? Kamu dah ada 600,000, betul? So, kamu darat dengan 5%, kamu akan dapat 30,000. Okey, ini adalah dividen interim yang kamu akan bayar pada 1 Ogos tu. Dividen interim. So maksudnya dia dapat 2 kali. Lepas tu pilih 31 Ogos pula, dividen diisytiharkan 8%. So sama juga, benda sama. RM600,000, kamu darab dengan 8%. So dividen akhir yang kamu kena bayar kat dividen biasa ni, share biasa ni adalah RM48,000. Ini adalah dividen akhir. Gitu, biasa, simple je. Senang kan? Itu saja. Kamu kena tahu dividen biasa dengan dividen akhir. Sama juga. Okey, nanti kita akan tengok lagi soalan untuk dividen keutamaan pula. Okey, so sekarang tadi kita dah tengok macam mana nak bayar dividen akhir. Lepas tu kita ada belajar macam mana nak bayar dividen interim dan dividen akhir. Sekarang kita balik kat soalan delik. Kita tengok macam mana nak bayar dividen akhir. Kalau dalam soalan ni dia bagi macam ni je. So dia suruh kita kira dividen akhir. Dividen akhir. Okey, macam mana nak kira dividen akhir? Benda biasa. Pertama sekali kamu kena kira dulu berapa modal yang kamu terbitkan dan berbayar penuh. Sekarang ni untuk share keutamaan. Okey, kita buat share keutamaan dulu 700,000 unit. Kamu kena darab dengan harga RM2 se-share. So kamu akan dapat berapa modal yang kamu terbitkan dan berbayar penuh? Kamu akan dapat RM1,400,000. Okey. So sekarang ni share biasa pula adalah RM1,300,000 dengan harga RM1 se-share. So kamu akan dapat modal terbitkan dan berbayar penuh adalah RM1,300,000. Okey, sekarang dia kata macam mana nak kira dividen akhir. Apa yang perlu kamu buat adalah kamu ambil berapa modal yang kamu terbit dan berbayar penuh untuk dividen keutamaan. Okey, dividen keutamaan sekarang ni adalah RM1,400,000. Okey, lepas tu kamu kena darab dengan 6%. So, dapat berapa? Kita kira sama-sama Okey. RM1,400,000 darab dengan 6%. So, dapat RM84,000.
So ini adalah dividen akhir yang kamu kena bayar untuk share keutamaan. Okey, untuk share biasa pula macam mana kamu nak kira? Dia akan bagi macam ni. Okey. Lepas tu okey, katakanlah saya letak untung kat sini 100,000. Katakanlah okey, lepas tu kamu dah bayar dividen keutamaan 84,000. Okey, dividen keutamaan. Berapa dividen biasa? Dividen biasa adalah baki daripada 84,000. Untung 100,000. Kamu dah bagi dividen keutamaan 84,000. So berapa baki, itulah dividen biasa yang akan dapat. So berapa? 100,000 tolak 84,000 adalah 16,000. Itulah dividen biasa akan dapat. Itu je cerita dia. Okey. Okey. So untuk dividen ni simple. Nanti kita akan buat lagi latihan untuk next video. So jangan lupa like, share dan subscribe kita punya channel. Sampai jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.